Ahmad Maslan hina tukang parut kelapa. Ini punca sebenar UMNO Kelantan tarik sokongan pada Perdana Menteri. Muhyiddin hilang majoriti, perlu segera menghadap Agung. Anwar Ibrahim puji UMNO Kelantan tarik sokongan pada Perdana Menteri. Lim Guan Eng menjelar Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan kerana mengulas isu desakan parti itu untuk mengadakan pilihan raya umum dengan membuat perbandingan di antara tukang parut kelapa dengan pemegang ijazah Dr. Falsafah PhD. Kata Setiausaha Agung DAP itu, kenyataan Ahmad itu adalah suatu kesombongan dan menghina pekerja biasa yang menolak idea agar PRU diadakan semasa COVID-19 masih mengancam. Ucapan menghina Ahmad terhadap pekerja biasa yang menentang tuntutan UMNO untuk PRU menunjukkan betapa jauhnya pemimpin Perikatan Nasional terputus dengan penderitaan dialami rakyat biasa. Ahmad dengan sombong menyatakan bahawa hanya orang berpendidikan PhD saja yang akan memahami keperluan PRU awal, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum ini dalam program Wacana Ilmu bersama UMNO Perak yang disiarkan di Facebook, Ahmad berkata dia ditunjukkan temu bual media dengan seorang pemarut kelapa yang tidak bersetuju PRU diadakan kerana COVID-19. Saya dipertontonkan dengan Astro Awani atau TV3. Tidak pasti dia ada temu bual seorang pemarut kelapa. Tak pastilah individu itu daftar undi atau tidak. Dia cakap tak boleh lakukan PRU kerana COVID-19. Tapi saya jawab kenapa perlu PRU? Kerana banyak negara yang sudah lakukan, antaranya di Amerika Syarikat, Singapura, dan kita juga dah laksanakan pilihan raya kecil di Chini, Slim dan pilihan raya negeri Sabah. Sabah itu kes tinggi pun punca mereka kerana orang-orang pulau naik motorbot mereka masuk tanpa saringan dan sebagainya. Itu antara punca saya difahamkan dan ia merebak di pulau sekitar itu. Kita perlukan PRU kerana kerajaan ini juga merupakan kerajaan yang paling tipis majoriti di dunia. Kerusi parlimen ada 222. Kalau nak jadi kerajaan, kena ada 111 campur satu kerusi lagi minima. Dan itu yang kerajaan Malaysia ada sekarang. Rasanya yang parut kelapa tadi itu dia tidak perasan yang ditemu bual sebagai suara akar umbi rakyat itu tidak tahulah hanya lepasan sekolah tinggi kot. Kalau dari UIA atau Universiti Islam Malaysia atau ada PhD, saya rasa dia boleh ulas dengan lebih tepat, kata Ahmad. Program berkenaan dianjurkan UMNO Tanjung Malim. Ucapan Ahmad itu dibidas sebahagian pengguna media sosial yang tidak menyambut baik pandangannya. Ahmad juga sebelum itu mendakwa salah satu sebab utama UMNO tidak berpuas hati dengan Kerajaan Perikatan Nasional adalah kerana langkah gabungan berkenaan meneruskan kes mahkamah terhadap parti tersebut dan para pemimpinnya. Katanya faktor itu mengatasi faktor tidak puas hati mereka terhadap pengagihan jawatan. Dia menggambarkan kes-kes tersebut adalah kezaliman zaman Pakatan Harapan dan apabila kes tersebut diteruskan di mahkamah. Sebab itulah PRU perlu diadakan untuk memilih kerajaan baru. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar dari UMNO juga mengkritik kenyataan awal Ahmad dan bergesanya tidak menggambarkan UMNO kecewa dengan Kerajaan Perikatan Nasional kerana isu mahkamah. Kata Khairi, kenyataan seperti dibuat ahli Parlimen Pontian itu memberi gambaran seolah-olah UMNO ingin melihat berlaku campur tangan pihak eksekutif dalam proses kehakiman. Lim turut membidas Perikatan Nasional yang katanya bertanggungjawab memburukkan krisis kesihatan awam dengan peningkatan jangkitan COVID-19 dan tidak mampu menangani jangkaan kenaikan kes sehingga 8,000 sehari. Katanya Perikatan Nasional lebih mementingkan kelangsungan politik berbanding negara. Setiap hari, kita melihat ahli parti komponen Perikatan Nasional daripada UMNO Bersatu dan PAS mengadakan mesyuarat tergempar bukan untuk membincangkan COVID-19 tetapi bagaimana mereka dapat memperbaiki hubungan antara sekutu mereka dalam Perikatan Nasional. Sangat tidak bertanggungjawab bagi para pemimpin UMNO untuk menuntut PRU awal di tengah-tengah krisis terbesar dalam sejarah negara ini, katanya lagi. Lim turut mencadangkan Perikatan Nasional mengadakan pertemuan dengan semua parti politik untuk membincangkan krisis COVID-19 menerusi sidang tergempar Parlimen yang katanya jalan terbaik untuk mengumpul sokongan rakyat dan menjalin perpaduan nasional bagi mengatasi wabak itu. 9 sebab kenapa ahli Parlimen Machang Datuk Jazlan Yaakob mengumumkan menarik sokongannya terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Sambil berulang kali menegaskan tindakannya itu tidak dipengaruhi mana-mana pihak. Beliau berkata,
Antara sebab itu ialah kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional menunaikan janji untuk melanjutkan tempoh moratorium selama 6 bulan lagi dan pengeluaran akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Katanya, sebab lain ialah kes positif COVID-19 semakin parah, pengangguran membimbangkan, prestasi ekonomi semakin menguncup, kes Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim belum terbela, pemulangan duit UMNO, ahli UMNO dicuri, gagal membela pelajar IPT dan golongan M40 tidak diberi perhatian secara bersasar. Secara jujurnya, ini sebabnya kenapa saya menarik sokongan terhadap Perdana Menteri dan Kerajaan Perikatan Nasional. Selain menghormati memorandum daripada Badan Perhubungan UMNO 4 peringkat negeri Kelantan, keputusan saya ini tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Saya buat seikhlas hati saya demi rakyat dan parti saya, dan dalam sidang media pun saya tidak menyentuh pun soal pilihan raya umum atau memberi sokongan kepada mana-mana pihak. Saya bukan orang pertama menarik sokongan. Saya adalah ahli parlimen kedua selepas ahli parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah, katanya dalam kenyataan kepada media. Pada Isnin minggu lalu, Ahmad Jazlan yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan mengumumkan peletakan jawatan sebagai pengerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB sebagai tanda tidak berpuas hati dengan Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Katanya beliau membuat keputusan itu selepas mengambil kira pandangan Badan Perhubungan 4 peringkat UMNO Kelantan dan telah memberi ruang secukupnya kepada semua pihak yang hendak membangkitkan apa-apa bantahan atau isu diketengahkan. Ujarnya, keputusan sebulat suara pada mesyuarat 4 peringkat Perhubungan UMNO Kelantan itu menyokong penuh tindakannya. Dalam situasi begini, apa pilihan saya ada? Sama ada mementingkan rakyat dan parti sebagaimana disarankan Badan Perhubungan 4 peringkat ataupun berdiam diri sebagai pemimpin yang bertanggungjawab kepada organisasi parti di Kelantan. Maka pengumuman saya untuk tidak menyokong kerajaan yang ada di bawah pimpinan Perdana Menteri sekarang berlandaskan kepada naratif 9 sebab itu. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin perlu mematuhi Perlembagaan Persekutuan dengan menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah susulan hilangnya majoriti sokongan di Dewan Rakyat, kata Ahli Parlimen PKR Hassan Karim. Ia susulan pengumuman pengerusi UMNO Kelantan merangkap Ahli Parlimen Ahmad Jazlan Yaakob yang menarik balik sokongannya terhadap Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Agong melantik Muhyiddin sebagai Perdana Menteri berdasarkan Perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan, iaitu bahawa pada hemat baginda, dia mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Kini Ahli Parlimen Macang telah menarik balik sokongan. Dalam keadaan ini, elok kita rujuk kepada Perlembagaan Persekutuan sekali lagi. Perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan menyatakan seperti berikut: jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan Jemaah Menteri, melainkan jika atas permintaannya Parlimen dibubarkan oleh Agong, kata Hassan dalam kenyataan. Katanya lagi, peruntukan itu begitu jelas dan Muhyiddin perlu mematuhinya seberapa segera. Muhyiddin semasa mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri berikrar akan mempertahankan perlembagaan. Inilah masanya untuk membuktikan ikrar dan sumpah jawatan tersebut, katanya lagi. Pengumuman Ahmad Jazlan beberapa hari setelah dia meletakkan jawatan pengerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB yang menjadikan sokongan yang dimiliki Muhyiddin kini berkurang kepada 110 daripada 220 ahli parlimen. Terdahulu, Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah juga menyatakan pendirian tidak menyokong Muhyiddin walaupun belum pernah menzahirkannya melalui mana-mana undian di Dewan Rakyat. Untuk rekod secara keseluruhan, Dewan Rakyat memiliki 222 kerusi. Bagaimanapun, dua daripadanya kosong disebabkan kematian wakil penyandangnya, iaitu Liu Vui Kiong Batu Sapi dan Hasbullah Osman Gerik. Hassan terus membangkitkan tindakan Muhyiddin yang menurutnya mengelak pembentangan usul tidak percaya dan juga usul percaya terhadapnya sepanjang menjadi Perdana Menteri. Perkara paling hampir yang boleh ditafsirkan sebagai undi percaya kepada Muhyiddin ialah pengundian untuk Belanjawan 2021. Undi paling tinggi yang menyokong belanjawan diperolehi pada 15 Disember semasa belah bagi bacaan ketiga. Kerajaan Perikatan Nasional mendapat 111 undi, manakala pembangkang mendapat 108 undi. 111 undi yang diperolehi ketika itu adalah termasuk sokongan Ahmad Jazlan, katanya lagi. Meskipun dengan perkembangan itu, Kerajaan Perikatan Nasional masih dianggap berdiri, sekurang-kurangnya buat masa ini disebabkan perpecahan di blok pembangkang. Pakatan Harapan hanya mempunyai 91 ahli parlimen, manakala 17 ahli parlimen pembangkang lagi tidak menyertai mereka. Penganalisis politik Wong Chin Huat berkata, ia belum cukup menyingkirkan Muhyiddin selagi majoriti alternatif belum muncul. Sehingga cukup anggota UMNO yang bersedia menyokong Kerajaan Pakatan Harapan, gabungan Muhyiddin masih mempunyai jumlah terbesar walaupun tidak mempunyai majoriti dalam Dewan, katanya lagi.
Presiden PKR menyifatkan keputusan Ahli Parlimen UMNO yang menarik balik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional sebagai keputusan bijak. Anwar berkata, langkah itu wajar susulan kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional dalam pelbagai perkara. Itu satu keputusan bijak. Kalau kerajaan lemah, tak upaya tangani COVID-19 dengan berkesan, ekonomi lembab dan pelaburan tak sampai, kemudian pendidikan. Semua perkara ini kita hadapi masalah, katanya ketika sidang media di Port Dickson. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas langkah Ahli Parlimen macang daripada UMNO, Ahmad Jazlan Yaakob, untuk menarik sokongannya kepada Muhyiddin. Terdahulu, Ahli Parlimen Gua Musang yang juga tokoh veteran UMNO, Tengku Razali Hamzah, juga mengumumkan perkara sama. Anwar berkata, kerajaan pada masa ini lebih cenderung menyelamatkan kedudukan berbanding menyelamatkan negara. Penyelesaian mereka hanya beri upah dan kedudukan kepada tokoh-tokoh politik. Saya rasa ini patut dihentikan, kata Ahli Parlimen Port Dickson itu lagi. Katanya lagi, negara perlu memiliki sistem yang stabil dan kuat yang mampu menetapkan hala tuju negara dengan lebih berkesan. Ini tentang upaya untuk menyelamatkan negara, bukan menyelamatkan kedudukan satu dua orang. Dengan peluang yang diberikan kepada kepimpinan yang ada sekarang, kita harus beralih kepada kekuatan dan kepimpinan baru, katanya lagi. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.